Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Infitar daripada juzuk Amma, dan insyaAllah kita habiskan ayat hari ini hanya ada 3 ayat saja. Jadi sepatutnya kita habiskan minggu lepas tapi tak sempat. Okey, sebelum kita habiskan ayat yang terakhir, kita tengok antara pengajaran daripada ayat lepas ataupun kesinambungan ayat yang lepas dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas daripada awal lagi Allah menceritakan tentang suasana hari kiamat. Suasana hari kiamat yang sebenarnya Allah nak menimbulkan rasa gerun, rasa takut kepada hamba-Nya. Supaya apa? Supaya hamba-Nya bersedia untuk hari tersebut dengan amal soleh. Itu je. Jadi Allah kata suasana hari itu ialah, antaranya ialah apabila langit terbelah. Jadi bila Allah sebut langit terbelah tu bukan benda kecil lah. Kalau bumbung rumah pecah kan, bangunan hancur, itu dah satu benda yang besar. Ini satu langit yang besar, yang tinggi, yang kuat, yang kukuh dan 7 lapis boleh terbelah. Dan berikutan itu bintang-bintang pun bertaburan. Semua cakrawala yang di langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya semua jatuh bertaburan. Wa idzal bihar, dan itu yang berlaku di udara. Kemudian rentetan daripada itu berlaku pula apa yang di bumi, iaitu bumi-bumi akan meledak. Wal biharu, lau-lau akan meledak ataupun akan memancar, akan memancukan api. Ada pendapat mengatakan akan memancukan api, memancarkan api. Dan kemudian berlakulah proses kebangkitan. Jadi ayat ni seolah Allah nak bagi tahu 1 dan 2 tu proses berlaku kiamat. 1, 2 dan 3. Adapun yang keempat, Allah nak bagi tahu proses berlakunya hari kebangkitan, iaitu setelah berlaku tiupan sangkakala yang kedua. Dan apabila kubur dibongkarkan, iaitu setiap mayat akan keluar dengan segera. Mayat akan keluar dengan segera daripada bumi, daripada kubur masing-masing. Seumpama disebut dalam satu hadis, kalau hujan tu turun maka akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka begitu juga ketika itu hujan akan turun dan mengenai tulang setiap mayat yang ada dalam kubur, maka tulang itu akan berubah menjadi mayat, jadi jisim, dan digabungkan dengan roh, lalu mereka akan keluar dengan segera daripada kubur masing-masing. Dan ketika itu berlakulah manusia akan mengetahui, setiap manusia akan mengetahui semua apa yang dilakukan dan apa yang dia tidak lakukan, satu persatu. Walaupun sebelum itu, sebelum mati, banyak amalan manusia yang mereka lupa, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Tapi bila dah dibangkitkan daripada kubur, semua amalan-amalan mereka terbayang, seolah ditayangkan amalan mereka yang baik dan yang buruk. Kemudian habis. Lepas tu Allah nak bagi tahu sesi yang kedua, iaitu bagaimana manusia habiskan masanya masa di dunia dan bagaimana manusia gunakan nikmat yang Allah bagi semasa di dunia. Iaitu ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia ni banyak tertipu dengan segala nikmat Allah. Walaupun Tuhan tu Rabb, bersifat Rabb, pencipta, pemilik, pengurus, pemberi, dan sifat utama Allah ialah Al-Karim, suka memberi walaupun kepada manusia yang kufur kepada Allah,
walaupun kepada manusia yang lawan Tuhan berpuluh-puluh tahun. Tapi Allah tetap menciptanya, mentadbirnya, mengurusnya, memberi rezeki. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Jadi nikmat Allah yang paling besar bukan, iaitu Allah cipta kita, Allah sempurnakan ciptaan kita, Allah bentukkan kita dengan rupa yang paling ahsanut taqwim. Dan Allah bagi segala nikmat yang lain. Tapi akhirnya manusia tertipu dengan nikmat tersebut. Gharraka makna tertipu. Tertipu sama ada dengan tertipu dengan kecantikan, keindahan, kelazatan dunia, ataupun tertipu dengan godaan syaitan. Yang menyebabkan akhirnya kalla bal tukazzibuna biddin. Manusia akhirnya sentiasa mendustakan hari pembalasan. Sedangkan manusia lupa mereka hidup di dunia ada hari pembalasan. Apa buktinya? Wa inna alaikum lahafizin. Ada bukti adanya hari pembalasan, hari hisab ialah setiap manusia dilantik, diletakkan dua malaikat yang mencatat setiap amalannya. Sama ada yang baik ataupun yang buruk, sama ada yang besar ataupun yang kecil, sama ada yang zahir ataupun yang rahsia. Malaikat itu bersifat dengan empat sifat. Pertama, hafizin. Sentiasa menjaga amalan manusia yang dicatat. Tak akan lupa, tak akan terlepas pandang, tak akan terpadam. Dan sifat kedua malaikat ialah kiram, sangat mulia. Jadi bila kita ingat sifat malaikat yang sentiasa berada bersama kita 24 jam itu, sifatnya mulia, sepatut memberi rasa hormat kita kepada malaikat. Bila terfikir je nak melakukan maksiat, kita terus berhenti. Sebab apa? Sebab ada dua makhluk yang sangat mulia bersama kita, kiri dan kanan. Dan sifat yang ketiga malaikat ini ialah katibin. Kerja dia mencatat je. Dia tak peduli kita nak buat apa, nak cakap apa, dia akan catat je. Yang jahat ke, yang baik ke, yang besar ke, yang kecil, kerjanya adalah mencatat. Dan dia bukan setakat catat apa yang dia nak, tak. Ya'lamuna. Malaikat yang mencatat ini mengetahui sifat yang keempat. Malaikat yang menjaga manusia ni ada 4 sifat. Yang keempat ialah ilmu, iaitu dia mengetahui apa saja dilakukan oleh manusia. Kemudian apa hasilnya? Setelah dicatat oleh malaikat setiap perbuatan manusia, apa hasilnya? Ada 2 jenis manusia sahaja hasilnya. Pertama, innal abrar lafi na'im. Siapa yang melakukan amal soleh, dia dicatat amalannya oleh malaikat dan akan dibalas sebagai orang al-abrar, dan mereka akan sentiasa berada dalam nikmat. Kat dunia mereka hidup bahagia walaupun mungkin nikmatnya tak banyak, tapi bahagia itu bukan sebenar kepada harta benda. Bukan sebenarnya kepada kesihatan tubuh badan. Nikmat yang sebenar ialah kepada jiwa yang tenang. Kemudian hasil yang kedua ialah wa innal fujjar lafi jahim. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa, maksiat, kemungkaran, maka pasti dia dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk neraka itu pada hari ad-din, pembalasan. Dan wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak akan keluar ataupun berpisah gaib daripada neraka jahim walaupun satu saat. Bagaimana hidup mereka kat dunia tak pernah terpisah daripada syirik, daripada kufur 24 jam, begitulah balasannya setimpal dengan amalannya, iaitu mereka juga tidak akan berpisah daripada neraka. Okey. Kita sampai situ kan ayat 16. Wa ma adraka ma, ayat 17 ayat hari ini kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah engkau
Ma apakah itu yaum hari ad-din. Ad-din ada dua maksud. Satu, al-amal. Yang kedua, al-jaza. Ataupun al-hisab. Jadi Allah bertanya Nabi Muhammad, dan sebenarnya bila tanya pada Nabi, sebenarnya bertanya kepada umat Nabi Muhammad. Tahukah engkau apakah itu hari pembalasan? Yang Allah sebut sebelum ini, kalla bal tukazzibuna biddin. Kamu ni kebanyakannya sentiasa mendustakan hari pembalasan. Bahkan daripada 1000 orang, 999 mendustakan hari pembalasan. Jadi Allah tanya, kamu tahu tak hari pembalasan yang kamu ramai mendustakan? Jadi soalan di sini dia panggil apa ni? Hari pembalasan. Jadi hari pembalasan sama ada ad-din, sama ada al-amal ataupun agama, ataupun maksud yang kedua jaza ataupun hisab. Contoh ad-din bermakna amalan ataupun agama ialah dalam surah apa? Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya amalan di sisi Allah adalah hanya Islam. Ataupun dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu din amalan kamu, waliyadin, dan bagi aku agak amalan aku. Ad-din bermakna al-jaza seperti dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dan al-hisab ada dalam satu hadis yang sahih, Nabi sebut al-kayyisu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Okey, maksud dia al-kayyisu, apa makna kayyisu? Orang yang bijak ataupun al-aqil, orang yang betul-betul berakal, yang waras. Siapa? Man dana nafsahu. Din daripada dana, siapa yang nak terjemah apa ni? Dana nafsahu. Tak kalah beramal dirinya. Dana daripada ni, ad-din kan? Jadi din tak lari daripada maksud ni, sama ada beramal ataupun balasan ataupun hisab. Jadi dana di sini maksud apa? Hasaba. Orang yang cerdik, orang yang berakal waras ialah man hasaba nafsahu. Orang yang sentiasa menghisap dirinya. Apa makna menghisap? Ialah menghisap bahasa Arab, menghitung bahasa Melayu. Maksudnya apa? Macam mana dia menghisap dirinya? Bila dia nak buat apa-apa, dia fikir dosa ke pahala, syurga ke neraka. Kalau dosa, dia stop. Itu mana hisap. Kalau membawa kepada pahala dan syurga, dia jalan. Satu. Yang kedua, dia menghisap apa ni? Apa yang dia buat yang dah lepas. Kadang-kadang dia terlupa kan. Dia hisap balik. Semalam aku buat apa? Oh, itu dosa. Maka dia pun bertaubat. Jadi yang akan datang, dia hisap dosa ke pahala. Kalau dosa, dia tak buat. Kalau terlepas ataupun terbuat, dia hisap sekali lagi kan. Kalau dosa, dia bertaubat. Sebab tu orang Umar kata apa? Umar Ibn Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu.
hitunglah diri kamu, kiralah banyak mana pahala, banyak mana dosa. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu betul-betul dihisab oleh Allah di akhirat besok. Jadi ini ciri-ciri orang cerdik ya. Orang cerdik ialah nak buat apa dia fikir. Bukan nak buat apa terus buat. Nak cakap apa terus cakap. Itu tak cerdik. Yang kedua, ciri-ciri orang cerdik ialah wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk apa yang selepas mati. Kan? Kebanyakan orang dia beramal untuk apa? Ni. Qablal maut. Dia beramal untuk sebelum. Qabla dengan ba'da. Beza itu je. Banyak orang beramal untuk sekadar sebelum mati je. Nak makan apa, nak berjalan ke mana, nak buat rumah macam mana, nak beli kereta macam mana. Semua cerita sebelum mati. Tapi orang cerdik, kalau aku beli kereta, dia fikir selepas mati. Kereta ni apa aku boleh guna untuk selepas mati. Maka dia beli tidak yang mahal sangat. Dia pastikan kereta diguna untuk benda yang baik. Bukan membazirkan. Kalau beli dua, pakai ke tak? Kalau tak pakai, dia tak beli. Itu dana ataupun hasabah. Kalau beli baju pun, dia fikir. Baju ni untuk selepas mati ke sebelum mati? Kalau untuk selepas mati, dia tak membazir. Dia tak beli yang terlalu. Dia tak beli kerana riak. Tapi dia beli, kalau untuk selepas mati, dia beli sekadar untuk tutup aurat, sekadar untuk beramal soleh. Boleh. Kalau beli makanan pun sama. Kalau beli makanan untuk sebelum mati, dia beli macam mana? Apa yang teringin, apa yang dia nampak sedap, dia beli je. Lepas tu membazirkan. Tapi kalau dia beli makanan untuk selepas mati, dia fikir pada, aku beli sekadar untuk kenyang, untuk sihat, untuk beribadat. Sikit pun cukup. Dan tak mahal pun okey. Okey. Okey, ini din makna dia ataupun dana makna dia menghisap, menghitung. Jadi sekarang, apa yang Allah nak bagi tahu pada Nabi Muhammad ni? Dengan soalan ini, soalan ni. Allah nak bagi tahu sesuatu ke Allah nak suruh Nabi menjawab? Allah nak bagi tahu sesuatu. Kalau Allah nak bagi tahu sesuatu pada Nabi dan juga kepada umatnya, kenapa Allah bertanya? Kalau nak bagi tahu je lah. Kita pernah tak nak bagi tahu orang sesuatu maklumat, kita tanya dulu. Kamu tahu tak? Pernah tak? Pernah. Jadi apa beza kita bagi tahu orang, terus bagi tahu maklumat ataupun tanya soalan dulu? Apa bezanya? Kenapa kita bertanya untuk tarik perhatian? Sebenarnya Allah bukan nak bagi tahu pada, bukan Allah nak jawapan daripada Nabi, tak. Allah nak supaya Nabi bagi perhatian. Kenapa? Kenapa kena bagi perhatian? Sebab hari yang Allah nak cakap sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat menakutkan. Dan hari inilah penentu manusia celaka ataupun bahagia. Syurga ataupun neraka. Sebab itu diulang sekali lagi. Diulang sekali lagi. Semua. Kemudian. Ma adra. Tahukah kamu tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tengok bahasa uslub Al-Quran. Kita tak pernah gunakan. Dahlah nak bagi tahu tapi dalam bentuk soalan. Lepas tu ulang pula soalan. Makna hari yang Allah nak bagi tahu sangat besar. Saya kata, tahu tak apa yang saya nak bagi tahu? Tak tahu. Saya ulang lagi.
Tahu tak apa saya nak bagi tahu? Mana benda tu besar. Ustaz apa suka tanya jawab, bagi tahu je lah. Dia tak faham maksud soalan saya. Okey. Sebab itulah hari ini besar apa bukti? Hari ini sangat-sangat besar. Sampai Allah bertanya 2 kali. Menunjukkan tafkhim, tahwil. Tafkhim ni makna Allah nak bagi tu benda ni sangat-sangat besar, luar biasa. Sangat-sangat menakutkan. Dan semua Allah nak semua manusia bagi perhatian. Buat persiapan untuk hari ini. Ini bukan akhir zaman ni. Ini bukan akhir zaman ni. Peristiwa akhir zaman. Ini bukan akhir zaman dia ni. Ini apa dia ni? Habis zaman dia ni. Habis zaman dia ni. Ini lagi menakutkan. Ada tak dalil yang menunjukkan hari ini sangat-sangat besar, sangat-sangat menakutkan? Dalam ayat ni Allah bertanya sampai 2 kali. Tapi ada satu benda yang Allah suruh kita ingat setiap hari ini. Dan Allah suruh ingat bukan sekali, bukan 2 kali. 17 kali sehari. Malik Yaumiddin. Yaumiddin. Jadi besarnya hari ini sampai Allah kata wajib kamu ingat. Berapa kali? Wajib kamu ingat setiap hari. Dan berapa kali? 17 kali sehari. Ada tak kita pesan pada anak kita ke, staf kita ke, kamu sebut perkataan ni 17 kali sehari. Setiap hari ada tak? Kalau ada, staf kita kata apa pada bos dia? Saya kata pada Usama masuk ofis sebut, saya nak mati, saya nak mati, saya nak mati 17 kali. Besok setiap hari. Ustaz ni ada masalah ni. Tapi yang tu yang Allah suruh, betul tak? Yang tu yang Allah suruh. Kenapa ni? Sebab Allah nak supaya bila disebut setiap hari, 17 kali sehari, bukan 17 sajalah. Kalau kita tambah lagi salat sunat, mungkin sampai 30-40 kali. Supaya apa? Sebab Allah sangat sayang pada kita. Allah nak sebut Malik Yaumiddin, sebutlah. Ingatlah amalan kamu. Bersedialah untuk hari ini. Jadi cuba bayangkan, kalau 17 kali sehari ataupun 20-30 kali sehari, kita ingat tentang hari pembalasan. Agak-agak kita buat dosa tak? Kita tak akan buat. Tapi ramai tak lepas baca Fatihah dalam solat, lepas tu buat dosa, ramai tak? Besok hari pembalasan. Lepas solat buat dosa. Kenapa? Ada masalah tak? Dia sebut, saya nak mati 17 kali sehari. Tapi buat dosa juga. Ada masalah tak? Apa masalah dia? Sebab dia cakap, saya nak mati itu bahasa Urdu. Dia orang Melayu. Jadi bila cakap benda yang tak faham, 100 kali pun, lepas tu bila kita baca Malik Yaumiddin, Allah jawab tak? Allah jawab apa? Berlaku dialog kan antara Allah dengan orang yang solat. Bukan semua orang yang solat Allah berdialog. Allah berdialog dengan orang yang solat dan khusyuk dan menghayati. Kalau dia baca fikiran dia melayang, dia cakap seorang-seorang dah. Allah cakap apa ni? Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, hambaku memujiku. Kemudian ar-rahmanir rahim, ni rasa macam cakap seorang-seorang ni. Alhamdulillah, Allah kata apa? Hamadani abdi. Kemudian ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi. Malik yaum, majjadani abdi.
dan seterusnya. Tengok siapa yang solat masa bismillah Allah jawab tak? Tak. Sebab itulah ada pendapat yang mengatakan Fatihah sebenarnya bermula dengan Alhamdulillah, bukan Bismillah. Bismillah bukan ayat daripada Fatihah. Dia hanya sebagai pembuka surah. Apa dalil? Ini salah satu dalil. Iaitu Allah mula menjawab bila kita baca Alhamdulillah. Bila Bismillah Allah tak jawab. Okey. Bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah kata Hamadani abdi, hambaku memujiku. Makna apa tu? Allah bangga. Tapi kepada siapa Allah bangga ni? Yang baca dan menghayati maksud dia. Kalau baca je, tengok-tengok waladhdallin amin, baru tersedarkan. Itu Allah tak jawab. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah kata asna. Apa makna asna? Asna daripada sanak, memuji juga. Memuji. Ataupun yang ni memuji, yang ni memuja. Ataupun ada pendapat asna daripada dua. Dua kan isna ni. Apa makna? Hambaku memuji untuk kali kedua. Yang ni kali pertama. Yang ni asna. Mengulangi. Kemudian, bila hambaku sebut Malik Yaumiddin, tengok Allah kata apa? Majjadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Kenapa? Sebab dia sentiasa ingat pada hari pembalasan. Hari itu aku saja yang menjadi Raja Malik. Hambaku mengagungkan aku. Okey. Asna hambaku memujiku ataupun hambaku mengulangi pujiannya kepadaku. Mengulangi makna kali kedua. Okey. Boleh Jadi cuba bayangkan, kalau saya bertanyakan, tahu tak apa yang saya nak cerita? Tahu tak apa yang saya nak cerita? Lepas tu, pelajar buat tak tahu, apa masalah tu? Pelajar ada masalah dengan saya. Kan? Begitu juga, Allah tanya sampai 2 kali, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Lepas tu orang yang baca Quran dia tak tahu pun apa yang Allah nak cakap. Apa makna dia tu? Dia tak rasa langsung apa yang Allah nak cakap. Besar ke kecil, aku apa kisah. Ramai tak orang macam tu? Walaupun Allah sebut ulang 2 kali. Lepas tu dia tak tahu apa yang Allah nak cakap. Mana apa? Dia dengan Allah ada masalah. Sampai Allah nak bagi tu benda tu besar, penting. Allah ulang 2 kali pun dia tak fokus juga pada jawapan yang Allah nak bagi. Dia ada masalah dengan Allah. Jadi perhati apa yang Allah nak bagi tahu, benda yang sangat besar dan penting kepada manusia. Apa dia? Yauma, hari itu la tamliku. La tamliku bermakna tidak memiliki. Malik kan? Malaka kan? Malaka tu makna dalam bahasa Arab memilikilah. Tapi telah dimelayukan. Milik tu bahasa Arab. Tambah me kat depan jadi bahasa Melayu. Memilik. Hari itu tidak memiliki nafsun. Seseorang ataupun sesuatu jiwa pun linafsin, bagi jiwa yang lain, syai'a. Syai'a apa makna? Syai'un sesuatu, tapi kalau nakirah kena tambah sesuatu apapun. Sebab dia nakirah. Apa-apa pun. Dia beza kalau asy-syai'u ada alif lam, ada alif lam. Katalah Allah kata yaumala tamliku nafsun li nafsin asy-syai'a.
Apa makna dia? Seseorang tak memiliki sesuatu itu, tapi sesuatu yang lain dia miliki. Itu beza asyai' dengan syai'ah. Kalau syai'ah nakirah mana? Seseorang itu tak memiliki apa-apa saja. Apa dia? Duit tak ada, harta tak ada, anak isteri tak ada. Bahkan hari itu dia lari pula daripada anak isteri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Hari itu yafirru al-mar'u min akhi. Hari itu dia lari daripada saudara dia. Wa ummihi wa abi. Dia lari daripada ibunya dan bapaknya. Dia lari pula daripada wa sahibatihi wa bani. Ini antara tafsiran. Dia tidak memiliki sesuatu. Suami pun tak peduli, dia pun tak peduli pada suami, pada anak, pada bapa. Bahkan yafirru mana? Masing-masing lari daripada seseorang. Dan Nabi pun sebutkan keadaan orang yang dibangkit pada kubur. Apa keadaannya? Satu, bogel. Yang kedua, tidak bersunat. Yang ketiga, tak dia keadaan orang tu. Satu, tak berpakaian. Yang kedua, tak bersunat. Yang ketiga, tak berkasut. Kenapa Allah bangkitkan macam tu? Kenapa? Apa yang Allah nak beritahu? Boleh je Allah bangkitkan semua berpakaian kan? Mana Allah nak begitu, kamu tak boleh buat apa-apa. Nak berteduh daripada panas pun tak ada, sebab pakaian tak ada. Duit pun tak ada, sebab apa? Wallet pun tak ada. Nak simpan wallet kat mana? Pakaian pun tak ada, poket pun tak ada. Ini makna kamu tak memiliki apa-apa. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, macam mana semua bogel takkah masing-masing tengok pada kemaluan masing-masing? Betul tak? Dia ingat macam kat dunia kan? Dunia kalau orang bogel kita tengok ke kita pejam mata? Kalau orang gila bogel pun kita tengok, betul tak? Kalau tak gila lagi tengok. Tapi di akhirat besok bukan seorang bogel, bukan 10 orang. Semua sekali. Jadi Nabi jawab apa? Bila Aisyah tanya, orang tak tengok ke kemaluan yang masing-masing kan? Ataupun tengok kemaluan sebelah ke? Orang duduk sebelah dia. Nabi jawab keadaan hari itu sangat-sangat ni sampai Allah bertanya ni. Kamu tahu tak hari itu? Kamu tahu tak hari itu? Sebab suasana sangat-sangat menakutkan. Orang bila dia terlampau takut, dia tak tengok apa dah. Umpama orang duduk di tali gantung kan. Betul-betul tali gantung. Lepas tu ada wanita bogel lalu. Agak-agak dia tengok tak? Tak ada masa dah. Okey. Dan Allah juga sebut keadaan hari ni, cuba buka surah An-Naba ayat 38. Yauma, ini Yaumuddin ya. Allah huraikan yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, kemudian la yatakallamuna illa man azina lahu ar-Rahman. Kemudian waqala sawaba. Tengok Allah kata hari itu tak ada seorang memiliki sesuatu pun. Jangankan nak bantu orang, nak bantu diri dia tak boleh. Jangankan nak elak mudarat daripada orang, nak elak mudarat daripada diri dia pun tak boleh. Antaranya Allah bagi tahu
Yauma yaqumu, pada hari itu, yaumuddin, yaqumur ruh. Apa makna ruh? Jibril berdiri. Jadi daripada masyam, Jibril, malaikat pun semua berdiri, ya. Semua ada makhluk, malaikat, jin, manusia dan berapa jenis makhluk berkumpul daripada masyam? Manusia, jin, malaikat, binatang. 4. Binatang ni semua ke ataupun yang terlibat dengan yang kucing kena sepak aja, kucing yang tak kena sepak tak ada kat situ? Semua ada. Semua ada. Jadi hari itu Allah kata apa? Malaikat ni, Allah sebut malaikat kenapa? Sebab malaikat makhluk yang paling suci. Tak pernah membantah, tak pernah buat maksiat. Tapi tengok keadaan malaikat yang suci ni. Macam mana keadaan dia pada hari din. Mereka berdiri saffa. Kemudian la yatakallamuna, mereka tidak bercakap. Illa man azina. Mereka tak bercakap kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman. Wa qala sawaba, dan kalau Allah izin pun dia bercakap benda yang sawab. Makna apa ni? Apa yang Allah nak beritahu ayat ni? Jangankan buat apa-apa, nak bercakap pun tak boleh. Dan ni siapa yang tak boleh bercakap ni? Sepatut malaikat, Allah kata tak apalah sebab kamu tak ada dosa pun. Kamu orang kanan, cakap je apa, kan? Maknanya kalau malaikat tak boleh cakap, manusia? Ada berapa ramai duduk kat sini ni? Kita kalau berkumpul 10 orang, boleh tak tahan 1 jam tak bercakap? Tak ada. Semua tempat kita bercakap, kan? Kalau tak bercakap tu, makna dia tidur lah tu. Kan? Ini berapa lama tahan tak cakap ni? Berapa lama ni? Nak bercakap pun tak boleh. Dan Allah sebut lagi dahsyat di dalam surah Taha ayat 108. Apa dia ayat tu? Surah Taha ayat 108. Yauma izin yattabi'una ad-da'i la iwajalah. Kemudian wa khashatil aswat lirrahman wala tasma'u illa hamsa. Dah. Okey, cuba terjemah. Yauma izin. Yauma izin inilah yaumiddin. Yang kita dah sebut setiap hari Maliki yaumiddin. Inilah yauma izin, hari itu yattabi'una. Yattabi'una apa makna? Mengikut. Semua manusia yang dibangkit daripada kubur mengikut siapa? Ad-da'i. Orang yang menyuruh. Ada pendapat kata ini malaikat. Ada pendapat mengatakan rasul. Setiap rasul akan seru kaum dia. Jadi kaum dia ikut dia yattabi'una. La iwajalahu, tidak ada seorang yang ponteng ke ataupun yang melencong. Semua ikut, follow je. Kemudian Allah gambarkan keadaan hari itu wa khasyatil aswat. Suara semuanya diam. Semua suara diam. Kepada siapa? Ar-Rahman. Tadi pun ayat Allah kata Ar-Rahman, kan? Allah tak kata Allah. Kenapa ni? Dalam suasana menakutkan, Allah kata semua terdiam kepada Ar-Rahman. Kenapa? Sepatut sifat apa yang sesuai? Jabbar, kan? Wa khasyatil aswat lil jabbar wal qahhar, kan? Kenapa? Ni nak tunggu hukuman apa ni? Bukan, Tapi semua suara terdiam. Semua suara ni termasuklah yang kafir. Yang paling ramai yang mana? Yang paling ramai yang kafir. Kenapa Allah kata Ar-Rahman?
Sepatut hari itu Malik Yaumiddin. Allah saja berkuasakan. Sepatut gunalah sifat lain. Wa khasyatil aswat lil Malik Al-Qahhar. Kita tahu tak satu hadis Nabi kata bagi Allah ada 100 rahmat. Kemudian satu rahmat tu Allah campur kat dunia. Yang kerana satu rahmat itulah kuda pun tak berani nak pijak, sayang nak pijak anak dia kan. Kalau anak dia duduk bawah tapak kaki dia tak pijak sebab apa? Rahmat Allah yang satu tu. Habis 99 lagi kat mana? Berapa ramai rahmat Allah, berapa ramai manusia dapat rahmat Allah di padang mahsyar. Sama ada melalui syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat orang beriman, syafaat Quran, syafaat puasa, semua tu rahmat Allah 99. Sebab tu Allah kata walaupun suasana menakutkan, tapi sebab kamu berdepan dengan Rahman, maka insya-Allah kamu akan. Dan ada yang sepatut masuk neraka tak jadi masuk neraka. Ada yang sepatut masuk neraka lama, masuk neraka tak lama. Maka Allah kata apa? Hari itu fala tasma'u. Kamu tak dengar illa hamsa, kecuali apa makna hamsa? Ada dalam tafsir mengatakan bunyi macam tapak kaki je. Yalah, ini bukan 10 orang ni, bukan 10 juta, berapa ramai ni? Trilion daripada Nabi Adam sampai kiamat, dan bukan manusia saja, dengan malaikatnya, dengan jinnya, dengan haiwannya. Tapi Allah kata kamu tak akan dengar suara kecuali bunyi hui. Menggambarkan apa tu? Kalau ada 10,000 depan saya, semua diam 1 jam, menggambarkan apa tu? Mana saya tu orang yang hebat sangatlah. 1 jam boleh bertahan. Tapi ada tak macam tu? Mana ada? Kadang-kadang ustaz kelas mengajar, ustaz kelas dia pun start bercakap kan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wal amru dan urusan yauma izin, pada hari itu hanya lillah, milik Allah. Ini sama dengan Maliki Yaumiddin. Jadi Allah nak beritahu hari itu menakutkan dan semua dimiliki oleh Allah, segala urusan. Maknanya kalau ada ni suara semua diam kan, hanya bunyi bisik-bisik je. Siapa ada kat sini? Sultan pun ada. Mahyudin Yassin pun ada ni. Ismail Sabri pun ada ni. Tan Sri Nur Hisham pun ada. Ada tak dia bercakap ni? Tak ada. Masa ni semua jaga penjarakan tak? Ada pakai mask tak? Tak pakai mask. Tapi pun tak bercakap. Mengumpat jauh sekali. Mana Allah nak beritahu semua urusan adalah milik Allah. Semua terdiam. TMJ ada tak masa tu? Tahu tak apa TMJ? Bukan, Tazkirah Malam Jumaat. Tazkirah Malam Jumaat pun tak ada. Yang bercakap, yang bertanya semua tak ada. Boleh bayangkan Fir'aun ada masa tu. Binyamin Netanyahu apa? Yang kan bekas Perdana Menteri Israel kan, baru jatuh. Ada. Sisi pun ada, semua terdiam. Ketika itu semua manusia sama. Cuba buka surah Al-Waqi'ah ayat 3. Ayat pendek je. Khafidatun rafi'ah. Bahasa Al-Quran. Pendek, 2 patah je. Tapi kalau kita faham menakutkan. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kazibah. Apabila berlaku kiamat, dan kiamat itu tidak ada pendustaan. Apa berlaku? Allah kata khafidatun rafi'ah. Apa makna khafidah?
Rafi'ah? Apa makna dia? Khafidah tunduk, rafi'ah angkat. Khafidah mana menundukkan apa yang tinggi. Rafi'ah apa maksud dia? Jadi Allah nak beritahu hakikat manusia mulia ke tinggi, hina ataupun rendah sebenar, yang kat dunia semua palsu. Yang sebenar kedudukan manusia terbukti pada hari kiamat. Bila berlaku kiamat, hari itu khafidah, menundukkan orang yang dulu tinggi, pemimpin, pembesar, raja kan. Tapi sebab kat dunia manusia diberi pilihan, dia sepatut tak diangkat, tak dimuliakan. Tapi sebab dunia adalah pilihan, dia naik. Tapi bila di akhirat Allah jatuhkan dia. Jadi orang yang paling hina, asfala safilin. Dan ada dulu orang yang dihina kat dunia, tapi dia beriman, dia layak memimpin. Maka di akhirat besok Allah mengangkat dia. Kadang-kadang orang tu paling miskin, paling hina. Tengok-tengok di akhirat tempat yang paling mulia. Kat dunia paling mulia kan, paling tinggi. Tengok-tengok di akhirat paling haprak. Boleh? Bila keadaan tu akan menentukan? Iza waqa'atil waqi'ah. Okey. Macam mana cara kita nak selamat hari ini? Bila Allah nak bagi tahu hari ini sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat sangat-sangat besar, penting, mana kita kena ambil perhatian dan kita kena usaha supaya kita selamat. Soalan dia, bagaimana nak selamat pada hari ini? Cuba buka surah Taha ayat 109. Surah Taha ayat 109. Yauma izin la tanfa'u asy-syafa'atu illa man azina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawla. Wa radiya lahu. Okey. Cuba terjemah. Hari yauma izin inilah yaumiddin. Cara nak selamat apa dah? La tanfa'u syafa'ah. Tidak, syafaat tidak akan berguna. Hari itu syafaat tidak akan berguna. Illa kecuali man azina lahu ar-Rahman. Ada ar-Rahman kan? Kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Dan waradiya lahu qawla. Dan Allah reda baginya qawla, kata-kata. Apa maksud ni? Yang ada dua, satu azina. Yang kedua radiya. Apa maksud? Azina untuk syafiq, untuk orang yang memberi syafaat. Radiya? Masyfuq untuk orang yang mendapat syafaat. Subhanallah. Syafaat langsung tak berguna kecuali kepada siapa yang Allah izinkan dia untuk bagi syafaat. Siapa? Nabi, malaikat, orang beriman. Allah izinkan dia untuk bagi syafaat pada orang. Dan tiga orang ni pula, tiga golongan tak boleh bagi kepada sesiapa sahaja kecuali orang tu Allah redha. Mana contohlah, Allah bagi izin syafaat untuk Nabi kan. Nabi boleh tak bagi pada Abu Talib? Tak boleh. Ibrahim boleh tak bagi pada bapa dia? Tak boleh. Nabi Nuh boleh tak bagi pada anak dia? Tak boleh. Sebab Allah tak redha. Jadi maksudnya kalau kita nak selamat hari ini, kenapa? Kena dapat redha Allah. Yang kedua, kena dapat juga redha yang orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Seperti Rasulullah. Kan? Mungkin tak Allah reda pada kita yang nak dapat syafaat kalau kita tak ikut Nabi? Tak mungkin. Jadi kita kena dapat reda Allah melalui reda Nabi.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita ikut Nabi, Allah redha pada kita dan kita akan dapat syafaat. Ini ingat nah, pastikan amalan kita sama dengan Nabi. Di akhirat besok, di pada masa ada lagi mazhab-mazhab tak? Tak ada dah. Sebagai tanggapan mak bapak hantar anak tahfiz supaya Tak ada. dia Tak ada. salah macam ni tak? Salah. Siapa yang ada yang tersebarkan, siapa yang menghantar anak ke mak tahfiz, anak dia yang hafiz Quran, akan tarik mak bapak dia dan keluarga dia pula. Berapa orang? Tak ada. Bercanggah dengan ayat ni. Ada tak ayat ni? Tidak akan memberi syafaat kecuali orang yang hafal Quran. Tak ada. Ada yang hafal Quran, Allah tak redha pada dia kan? Okey, boleh? Satu cara nak selamat hari ini iaitu dapat redha Allah. Macam mana nak dapat redha Allah? Ikutlah sunnah Nabi. Kalau betul kamu cinta Allah, kalau betul kamu redha Allah, fattabi'uni, ikut sunnah Nabi. Allah tak kata ikut sunnah aku dan sunnah ulama, tak ada. Fattabi'uni sahaja. Bahkan sahabat pun kena ikut sunnah Nabi. Sahabat pun wajib ikut sunnah Nabi. Kalau ulama lagilah. Okey, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, nak selamat hari ini ialah dengan Al-Quran. Ini tak boleh lari. Nabi kata apa? Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Baca ni maksudnya baca, faham dan amal. Kenapa? Sebab Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, pemberi syafaat pada hari yang sangat-sangat menakutkan. Dan juga Nabi sebut dalam satu hadis Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Quran ni dua je, sama ada dia pemberi syafaat yang betul-betul berkesan. Bila tu? Bila kita baca, faham dan amal. Ataupun mahilun musaddaq, dia akan menjadi saksi yang benar. Saksi apa ni? Bila kita tak beramal, Quran akan jadi saksi. Kemudian Nabi kata man ja'alahu al-Quran, man ja'al al-Quran amamahu, siapa yang jadi Quran depan dia, dia follow je. Tak mesti hafal. Dia follow je ikut ajaran Al-Quran. Qadahu ilal jannah. Quran akan heret bawa dia, pimpin dia ke syurga. Selamat hari ini. Dan waman ja'alahu khalfa zahrihi, siapa yang jadikan Quran di belakang dia, dia baca tapi tak ikut pun. Dia hafal tapi tak ikut. Saqahu ilan nar. Quran akan heret dia sampai ke neraka. Jadi Quran antara syarat utama untuk selamat pada hari menakutkan. Yang ketiga apa dia? Puasa. Yang pertama tadi redha Allah. Yang kedua Quran. Yang ketiga puasa. Nabi sebut dalam hadis sahih, as-siyamu wal Quran yashfa'ani. Quran dan puasa akan memberi syafaat. Kepada siapa? Orang yang baca Quran dan faham tadabbur dan orang yang berpuasa. Puasa kata apa? Puasa kata mana'tuhu at-ta'am wasyahawat wasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhan, aku halang orang tu daripada makan, minum dan hawa nafsu di siang hari. Maka berilah syafaat pada aku untuk membantu dia. Dan Quran pula berkata, ya Rabbi mana'tuhu an-naum. Aku halang dia daripada tidur malam. Sebab apa? Sebab dia baca dan tadabbur aku. Maka fasyaffi'ni fihi fayashfa'ani. Berilah syafaat padaku untuk bantu dia. Maka dua-dua diberi kelebihan ni. Allah izinkan untuk memberi syafaat. Quran dan puasa diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada siapa? Orang yang Allah redha. Okey. Yang keempat nak selamat. Yang keempat sedekah. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 254. Surah Al-Baqarah ayat 254. Sedekah. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu
mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Okey, cuba tengok. Cuba tadabbur. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, infakkan, mimma razaqnakum, dari apa yang kami beri rezeki pada kamu. Infakkan. Apa sebab Allah suruh infak? Min qabli an ya'tiya, dari sebelum, infaklah sekarang sebelum datang yaum ni, yaumuddin, yang menakutkan. Tapi Allah tak sebut yaumuddin. Allah kata apa? Hari yang la bay'un fihi, yang tidak ada jual beli. Yang kedua, wala khullah, tidak ada. Apa makna khullah? Ketiga, Allah sifatkan hari itu, satu, tidak ada bay'un. Yang kedua, tidak ada khullah. Yang ketiga, tidak ada syafa'ah. Syafa'ah? Apa beza tiga-tiga ni? Kenapa Allah sebut tiga? Ha? Kawan yang jual beli? Sebenarnya kita tak perasankan bila kita ada masalah kat dunia, solusinya tiga, salah satu daripada tiga ni. Contohlah, kita tak cukup duit kan? Salah satu caranya jual barang kemas. Kan? Ataupun kita tak ada kereta, salah satu caranya beli. Jadi jual beli salah satu cara nak selamatkan diri. Maka Allah kata di akhirat tak ada. Okey, kadang-kadang dia tak ada duit, tapi tak boleh nak jual sebab dia pun miskin, barang kemas pun tak ada. Pergi kedua. Khullah apa dah? Khullah ni yang daripada Khalil, orang yang ada hubungan kasih sayang. Khullah ni dah ada rasa cinta dah yang menyelit. Betul tak? Kita bila miskin kita cari siapa? Orang yang paling. Itu pun tak ada. Yang ni tak ada, yang ni tak ada. Yang ketiga, kalau dua-dua tak ada, satu lagi. Apa dia? Kat dunia lain ni. Jual beli pun tak ada. Orang yang paling dekat ke kerabat kita pun tak ada. Satu lagi kat dunia. Kabel. Kabel ni kita kenal tak? Kita pakai duit tak? Tak. Mungkin dia kenal bapa kita. Bapa kita pun dah mati. Kita tak kenal pun dia. Tapi syafaat. Allah kata, ya ni pun tak ada. JKM ke, PPZ ke, semua tak ada. Jadi Allah kata, nak selamat daripada keadaan yang tiga-tiga tak ada faedah dah. Caranya apa? Sedekah. Kita tak terfikir pun dengan sedekah satu nikmat yang besar di akhirat besok. Iaitu boleh selamatkan kita dalam keadaan tiga-tiga ni dah tak berguna dah. Jadi banyakkan bersedekah. Ada orang tanya saya, sekarang dekat musim haji kan? Jadi ada satu ibadat korban. Tapi sekarang tak boleh buat, tak dibenarkan. Di mana-mana masjid tak boleh buat. Saya kata sedekah je. Sedekah kepada siapa? Khususnya kepada orang yang betul-betul terkesan dengan PKP ni. Ramai tak? Ramai. Itu mungkin lebih utama dalam keadaan sekarang ni. Okey? Habis. Jadi kesimpulan surah Al-Infitar ni ialah apa yang Allah nak cerita. Daripada cerita suasana hari kiamat, Iza sama'u fatarat wa izal kawakibun tasarat. Lepas tu Allah cerita, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia banyak tertipu dengan nikmat dunia. Nikmat kesihatan, nikmat muka cantik, nikmat badan solid kan. Tertipu. Nikmat harta tertipu. Akhirnya tukadzibu biddin. Kemudian Allah bagi tahu jangan tertipu. Sebab apa? Wa inna alaikum lahafizin.
ada hari pembalasan. Apa bukti ada hari pembalasan? Ada malaikat duduk sebelah kanan kiri. Takkanlah malaikat saja-saja cantik. Tanya malaikat, kenapa cantik? Tak ada kerja. Tak. Dia cantik itu sebab untuk dibalas setiap amalan kamu. Itu bukti. Dan bila malaikat cantik, balasannya ada dua je. Satu, al-abrar. Yang kedua, al-fujar. Itu je. Al-abrar la fi na'im. Al-fujar la fi jahim. Dan Allah ingatkan sekali lagi, takutlah. Takut ni bukan makna tak buat apa-apa. Tak. Takut pada hari ad-din dengan buat persiapan yang sebaik yang mungkin. Ahsanu amalah. Semoga kita selamat di Yaumiddin. Ada soalan? Zoom ada? Ada. Oh, Zoom tak ada. Satu je, Facebook je. Patutlah naik 1K. Okey, ada soalan? Daripada surah 109, boleh ke untuk kita mendapat pertolongan atau syafaat di dunia dari orang yang soleh yang sudah mati atau masih hidup? Contoh, ada golongan tertentu yang pergi ke kubur orang yang soleh atau para nabi untuk berdoa dan mendapat pertolongan. Tak. Maksud soalan minta pertolongan lah, bukan syafaat. Syafaat ni lebih kepada hari kiamat nanti. Ini masa hidup kat dunia kan? Dia tak dunia, yang syafiq ni dalam dunia. Ha? Dia antara orang meninggal atau yang mati lah, yang dia nak minta. Ya, apa dia nak minta? Dia minta masa kat dunia lah. Dia minta apa? Tak. Dia syafaat ni tiga golongan yang boleh bagi syafaat. Satu, para nabi. Jadi kalau syarat nak dapat syafaat para nabi, ikut nabi je lah. Kan? Wa ma kana ana alaihi. Siapa yang daripada 73 puak yang sesat tu, satu je golongan yang selamat, yang masuk syurga. Siapa ni? Ikut nabi je. Jadi kalau nak dapat syafaat nabi, ikut nabi je lah. Kemudian yang kedua, para malaikat. Para malaikat kita buat yang apa yang Allah redha lah. Kemudian yang ketiga, orang beriman. Orang beriman ni ada satu hadis kan, maknanya kalau kita berkawan dengan orang beriman, syarat dia orang beriman, maka kita bila berkawan dengan dia, kita akan dapat tempias iman dia tu. Kan Nabi sebutkan, seseorang itu mengikut agama kawan dia. Kalau kita berkawan dengan orang beriman, kita akan dapat tempias. Jadi orang beriman juga diizinkan Allah untuk memberi syafaat. Dia akan cari. Di akhirat besok dia akan tanya, wahai Tuhan, ada kawan aku baik kat dunia, tapi dia tak ada dalam syurga. Boleh tak tolong bagi syafaat padaku untuk aku tarik dia? Allah kata pergi cari. Dia cari, kemudian dia kata apa? Ada lagi yang belum ada dalam syurga kawan aku. Kawan. Maka akhir sekali Allah kata apa? Carilah kawan kamu yang iman dia sebesar zarrah. Jadi kena berkawan dan juga maksudnya kena ada tempias iman tu. Dan yang paling asas apa dia? Iman lah. Sebab itulah kalau tak ada iman, Fatimah anak Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad tak boleh selamatkan. Nabi kata kepada Fatimah, ankizi nafsaki minan nar. Selamatkan diri engkau daripada neraka. Sebab apa? Kalau kamu tak beriman, aku tak boleh selamatkan. Nabi hanya akan bagi syafaat kepada orang yang beriman sahaja. Okey, itu maksud soalan dia. Tok Wan, baca Al-Quran beramai-ramai secara jemaah. Contoh baca Yasin setiap malam semasa wabak. Bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Nak selamat, dulu pernah berlaku ta'un kan? Di zaman Umar kan? Tak adalah Umar. Rasa Umar dengan pakcik kita, Umar lebih halim lah.
Tapi tak adalah Umar isytiharkan baca Yasin ramai-ramai kan untuk hilangkan wabak taun. Tak ada. Jadi ikut apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Nabi kata, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kamu ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, termasuklah sunnah Umar, Abu Bakar, Osman dan Ali. Mereka tak pernah baca Yasin untuk menghilangkan apa-apa musibah ataupun wabak. Dan hadis Nabi bagi panduan kan, ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah Allah, Allah akan jaga engkau. Bukan dengan baca Yasin. Berapa ramai yang baca Yasin tapi tak jaga perintah Allah. Solat lambat, solat tak khusyuk kan. Anak beranak buka aurat, macam mana Allah nak jaga? Tengok macam mana Allah jaga Nabi Musa dan kaum dia. Daripada apa? Mati kan? Itu kalau seberang laut mati semua tu. Bukan kalau kena corona, mungkin mati, mungkin tak kan. Ramai yang lebih selamat daripada yang mati. Tapi kalau Musa masuk laut dengan kaum dia, semua mati kan. Kalau undur ke belakang, semua akan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi semua selamat. Sebab apa? Sempat tak masa tu Musa baca Yasin beramai-ramai? Tak ada, Yasin pun tak ada masa tu. Kenapa Allah selamatkan? Sebab Musa dan kaum dia menjadi orang beriman dan ikut perintah Allah, selamat aja. Benda yang paling asas untuk selamat ialah ikut perintah Allah, ikut ajaran Al-Quran. Wallahu a'lam. Saya nak korban kambing. Kawan saya nak kongsi kos korban. Apa hukum, boleh tak? Korban kongsi satu ekor kambing. Dia pertama hukum korban ni sunat. Makna sunat kan? Bila sunat kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa, bukan benda wajib. Jadi kalau kita tak mampu tak payah buat sebab dia bukan wajib. Sama juga dengan haji kan? Haji wajib bila? Bila mampu. Tapi bila kita tak mampu, boleh tak kita kongsi ramai-ramai, bayar 5 orang, kita pergi haji. Buat satu haji, mana boleh? Yang wajib pun tak boleh, yang sunat pun tak boleh lah. Jadi tak boleh korban kongsi seekor kambing beberapa orang, tak boleh. Kalau tak mampu tak payah. Buat yang mampu. Banyak lagi benda yang wajib yang kita mampu, kita buat aja. Wallahu a'lam. Ustaz, orang syuhada boleh jadi syafaat? Syahid. Ada hadis orang yang mati syahid akan memberi syafaat juga, dia akan tarik beberapa orang. Ada hadis sahih. Tapi yang hafiz Quran tak ada. Itu hadis dhaif. Macam mana antara binatang dengan manusia? Boleh ke binatang tolong kita atas ihsan kita kepada binatang? Maksud binatang tolong di mana dia? Oh, tak ada dalil lah. Tak ada dalil binatang tolong kita di akhirat besok. Sebab binatang ni dia tak ada perasaan. Bila tak ada perasaan, macam mana dia nak tolong kita kan? Katalah kita sepak kucing kan kat dunia. Lepas tu di akhirat besok, kita kata, kucing kesianlah pada aku, maafkan. Dia tak ada perasaan. Lepas tu, kita bertobat kepada Allah. Kalau Allah terima, terimalah. Malaikat termasuk yang memberi syafaat? Malaikat. Ada dalil malaikat akan memberi syafaat juga. Ada sahabat mohon doa mendapat jenis pekerjaan yang dicita-citakan. Selain doa bermunajat, ada nasihat apa dari Ustaz? Doa untuk mendapat pekerjaan yang dicita-citakan. Tak, saya doakan supaya abang menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Sebab apa? Sebab Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau abang jadi orang bertakwa, bukan setakat ia dicita-citakan, tapi yang di luar jangka. Jadi jadilah orang bertakwa, semua jalan keluar daripada masalah Allah bagi. Satu, yang kedua, Allah akan bagi rezeki tak disangka. Jadi betulkan cara kita berfikir. Kadang-kadang kita rasa pekerjaan yang kita cita-cita itu terbaik. Bukan. Berapa ramai yang dapat benda yang dia nak, akhirnya
kerja tu menjahanamkannya, menjauhkannya daripada Allah. Jadi jadilah orang bertakwa, sebab Allah janji, Allah tak pernah mungkir janji. Siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar daripada semua masalah. Dan yang kedua, Allah bagi rezeki tak disangka. Bukan makna bertakwa tak bekerja, tak. Bekerja tu juga Allah suruh. Sebab tu hari Jumaat Allah kata apa? Bila kamu sedang berjual beli, silakan. Tapi bila azan, jadi orang bertakwa, berhenti. Fas'au ila zikrillah, segera berhenti dan wazarul bai', tinggal jual beli. Kemudian lepas tu, lepas solat Jumaat buat apa? Habis solat, jangan duduk dalam masjid, terus pergi cari rezeki. Jadi cari rezeki Allah suruh, tapi cari rezeki dalam bentuk kita bertakwa pada Allah. Masuk waktu salat, berhenti. Dan bila bekerja, sebut Allah, zikir pada Allah katsira. Jangan bila cari dunia lupa langsung pada Allah. Itu tak bertakwa. Wallahu a'lam. Jadi saya doakan kepada abang menjadi orang yang bertakwa, insya-Allah. Semoga abang mendapat yang lebih baik daripada yang abang cita-citakan. Sebab tidak ada yang lebih baik melainkan apa yang Allah nak bagi pada kita. Bagaimana keadaan orang mendapat naungan Allah suatu pada masyarakat? Adakah mereka juga tidak berpakaian? Ya, semua tidak berpakaian. Termasuklah para nabi, dan orang pertama yang akan dipakai pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pendapat mengatakan sebab apa Nabi Ibrahim? Sebab dia Allah nak balas kesabaran dia dibakar dalam api. Jadi semua tak terkecuali. Termasuklah semua para nabi, dan yang pertama akan dipakai pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma orang beriman tak tahu, saya tak pasti berapa lama yang dalam keadaan berbogel itu, wallahu a'lam. Jangan risaulah sebab semua berbogel lah. Macam mana cara malaikat boleh beri syafaat? Wallahu a'lam, tak disebut dalam hadis. Hadis hanya menyebut yang akan bagi syafaat tiga jenis golongan. Satu para nabi, yang kedua malaikat, dan yang ketiga orang beriman. Cara malaikat bagi syafaat, wallahu a'lam. Ha? Doa. Wallahu a'lam, mana tak jumpa doa tu. Mungkin dengan cara berdoa lah, wallahu a'lam. Dia contoh yang nabi ni Allah sebut dalam satu hadis. Bila Nabi memuji Allah, ketika itu umat dia dalam keadaan teruk, kemudian Nabi sujud. Wa akhiru sajidan, Nabi sujud. Kemudian Allah kata, irfa' ra'sak, angkatlah kepala kamu. Is'al, kul, tanyalah, katalah apa-apa, yusma', kata-kata kamu akan didengar. Kemudian was'al, tu'ta, mintalah apa saja kamu akan diberi. Washfa' tushfa', dan berilah, mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Maka Nabi angkat kepala, kemudian dengan izin Allah, Nabi dapat memberi syafaat kepada umatnya. Antara syafaat Nabi ialah yang sepatut masuk neraka tak jadi masuk neraka. Antaranya juga ialah yang keadaan menakutkan di pada mahsyar menjadi ringan. Antaranya juga ialah yang sepatut masuk neraka lama dipendekkan tempohnya. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam hadis ada cakap badan manusia masuk syurga dan neraka tak sama dengan badan manusia di dunia. Maksudnya diubah ke? Yalah, mesti diubah sebab pertama Nabi kata apa? Semua yang dalam syurga ialah ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang dalam syurga semua yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di kepala. Itu satu. Yang kedua, semua akan bertukar menjadi muda. Semua umurnya 33. Jadi kalau yang umur 70 mati, bertukar menjadi 33. Mana berubah? Semua berubah. Bahkan disebut juga dan antara nikmat dalam syurga ialah muka penghuni syurga ni setiap hari semakin handsome, semakin cantik. Jadi berubahlah. Ustaz, jadi macam mana nak kenal suami? Masuk dulu. Masuk dulu, nanti jumpalah.
Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Itu Ustaz, nanti di akhirat Nabi Ibrahim orang pertama yang akan diberikan pakaian. Baru sebut tadi. Dia orang pertama yang diberikan pakaian. Ya. Tadi anda sebut tadi. Dia baru masuk ke? Ya, ada hadis Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama yang akan dipakaikan pakaian. Tapi yang pertama akan masuk syurga ialah Nabi kita SAW. Ada lagi? Tak ada? Ada. Apa dia? Kalau kita bagi kucing tu makan, kita akan dapat pahala kita, mereka kata buat kebaikan kan? Ya. Cuma tak ada dalil yang kucing tu syafaat kita, cuma perbuatan kita tu yang dapat pahala. Tak. Kalau kita buat baik apa saja, kita akan dapat pahala lah. Macam wanita pelacur dia bagi minum pada anjing kan, maka dia ahli syurga sebab kebaikan dia. Bukan mana anjing tu akan bagi syafaat pada dia, tak, itu tak ada dalil. Tapi kalau dia dah bagi macam asyik bagi makan pada kucing je sampai tak tadabbur, itu musibah tu. Musibah tu. Bagaimana kita nak istiqamah dengan amalan 4 perkara untuk mendapat syafaat ustaz? Bagaimana kita nak istiqamah dengan amalan 4 perkara? Dia ada satu hadis yang sahih. Hanzalah dia menjerit, dia mengatakan qad nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Dia rasa diri dia munafik. Siapa yang rasa diri dia munafik ni? Sahabat kita ke sahabat Nabi? Sahabat kita tak pernah perasan pun dia munafik. Sahabat Nabi, perasaan dia munafik. Bukan dia perasan orang lain. Diri dia rasa munafik. Kemudian dia cakap dengan kuat, Abu Bakar pun dengar. Abu Bakar pun kata, kenapa kamu tuduh diri kamu munafik? Kata Hanzalah, sebab aku bila duduk depan Nabi, rasa okey je, rasa macam ahli syurga je. Bila cerita pasal syurga, aku nampak betul-betul syurga depan mata. Tapi bila balik rumah, duduk dengan anak isteri, lain. Tengok drama lah macam-macam kan. Jadi aku rasa aku ni macam talam dua muka lah. Depan Nabi, lain. Masa tazkirah, lain. Balik rumah dengan keluarga lain kan. Abu Bakar jawab apa? Abu Bakar kata, aku pun macam tu juga. Jadi jom kita jumpa Rasulullah. Nak settle masalah ni. Kenapa ni ada rasa macam ni? Kenapa kita macam ni kan? Bila jumpa Rasulullah, Rasulullah kata, kalau kamu betul-betul duduk bersama aku, rasa dah duduk depan syurga kan, beriman apa semua, dan balik rumah macam tu juga, di mana-mana macam tu juga, nescaya para malaikat akan sentiasa datang bersalah dengan engkau. Mana hebat sangatlah engkau. Jadi maksud Nabi apa dah? Sebab tu kamu kena sentiasa dengan tazkirah. Tazkirah, peringatan daripada Quran, daripada hadis, akan menjadikan keadaan kamu istiqamah. Jadi jawapan pada soalan tadi ialah, nak istiqamah untuk buat 4 benda yang tadi ialah, selalulah tadabbur Al-Quran. Quran akan merawat hati kita. Kadang-kadang kita lupa baca ayat Quran tersedar kan. Tapi kita cuba bayangkan, kita lupa, sibuk kerja dunia, 3 hari tak baca Quran, lagi hanyut. Jadi selalulah dengan tadabbur Al-Quran. Selalulah berzikir pagi, petang, siang, malam. Selalulah tambah amalan kita, bukan solat fardu saja, solat sunat, solat duha, solat witir, dan juga berkawanlah dengan orang yang soleh. Kadang-kadang kita lupa, kawan akan ingatkan kita. Tapi kalau kawan dengan kawan yang lara, habis. Kita lara, dia lara, sama-sama lara. Wallahu alam, cukup Kita sambung, kita jumpa lagi malam ni. Tadabbur surah Al-Baqarah pukul 9 suku, insya-Allah. Di page Ghulam Ad-Da'wah, insya-Allah. Dan kelas siang hari, saya dah edar jadual kan. Kelas siang hari, kelas yang terbaru, jadual yang terbaru kita dah edarkan dalam page Ghulam. Iaitu kelas siang hari hanya 2 hari saja. Hari Isnin, Juzul Amma, dan hari Ahad pukul 10.30 kita gilir antara Sirah Nabawi dengan Al-Asma'ul Husna. Kemudian yang malam 5 malam, Isnin sampai Jumaat, tadabbur surah Al-Baqarah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hari ini lancar.